Hari ini, mari kita ambil masa untuk berkongsi firman Tuhan dengan kupah bertajuk Tuhan yang memberikan kita berkat. Dalam setiap ketaatan, selalu terdapat dua perintah Tuhan. Lakukanlah dan jangan. Bawah perintah, jangan makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tidakkah jangan mengantungi berkat masa depan Adam dan Hawa? Seperti ini, apabila Tuhan berfirman, buatlah atau jangan, kita harus faham dan mengakui terlebih dahulu bahawa hal itu sentiasa mengantungi kehendak Tuhan yang mendalam untuk memberkati kita. Jika kita mendahulukan fikiran dan pengetahuan duniawi daripada ajaran Tuhan, berfikir bahawa kita sudah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan dunia, kita pasti akan menghadapi kesukaran dan halangan besar. Dalam erti kata lain, kemalangan akan menyusul. Bukan hanya kemalangan fizikal, tetapi kemalangan rohani juga akan menyusul. Jadi, kita harus selalu menganggap firman Tuhan lebih berharga daripada emas tulen, sama seperti Daud. Mari kita lihat ajaran Tuhan dalam buku Ulangan 48, bahawa setiap firman yang diberikan Tuhan akhirnya akan memberkati kita. Mari kita lihat buku Ulangan 48, ayat 1. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita pergi ke ayat 16. Ayat 16 tertulis, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Di sebalik segala yang Tuhan lakukan untuk kita, selalu ada kehendak Tuhan untuk memberikan kita berkat. Namun, kita harus fikir bahawa jika kita tidak menyadari berkat itu dan tidak mematuhi firman Tuhan, akibatnya kita akan hilang berkat itu. Betul? Kita harus menjadi anak-anak syurgawi yang selalu ikut ajaran Tuhan, tidak kira apa perintah dan firman yang diberikannya. Buku 1 Tesalonika bab 5 tertulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini ialah kehendak siapa? Tertulis, itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada orang mungkin berkata, sekarang aku sangat malang, rasanya ada banyak kerugian. Jadi bagaimana aku bergembira dan bersyukur? Semua persekitaran dan keadaan yang diberikan Tuhan selalu ada kehendaknya yang besar untuk memberkati kita. Banyak perkara berlaku di banyak tempat di dunia. Namun, apabila kita melihat hasilnya, kita selalu dapat rasa bahawa Tuhan sedang membimbing kita ke jalan berkat. Jika tiada kesusahan seperti itu, maka akan timbul banyak perkara malang yang buat kita tidak dapat diberkati. Setakat ini, Sion ditubuhkan di banyak negara di seluruh dunia. Dan banyak ahli keluarga Sion telah memasuki kebenaran. Sepanjang perjalanan ini, betul-betul ada banyak jenis kesukaran. Ada orang menolak kita, mengatakan agama ini berbeza dengan agama negara itu. Meskipun dalam semua situasi itu, bukankah bapa dan ibu tetap menyokong dan membimbing kita biar gereja Tuhan ditubuhkan di seluruh dunia? Walaupun dalam kesulitan, apabila kita mengamalkan apa yang difirmankan Tuhan, kita pasti akan menerima berkat. Sebab itulah tertulis bahawa kita harus hidup menurut firman, bukan? Mari kita buka buku Ulangan bab 28. Buku Ulangan bab 28 ayat 1 tertulis,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan, Tuhanmu, akan bagaimana? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalian, percayakah firman ini? Kalau begitu, Anda sekarang menghadiri gereja yang terbaik di dunia. Anda boleh cukup berasa bangga dan yakin. Kerana siapakah yang berjanji? Tuhan kita lah yang berjanji. Kata-kata manusia mungkin tidak selalu dipenuhi, tetapi janji Tuhan pasti akan dipenuhi. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Namun ada prasyarat. Jika engkau baik-baik mematuhi firman Tuhan. Maksudnya, kita pasti ada hasil seperti ini jika kita taat. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagiamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu. Berkat akan berlimpah-limpah mengikut kita ke sana-sini sehingga kita tidak dapat menanggungnya. Kalian semua, gereja kita telah diiktiraf oleh Tuhan. Di dunia ini, ada banyak organisasi yang bernilai. Namun, siapakah yang memberikan penilaian yang paling boleh dipercayai? Tuhan berkata, kamu adalah yang terbaik di bumi. Harap kalian faham serta lebih berbangga dan berkeyakinan. Mari kita teruskan ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakumu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau di rumah dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat akan mengikut kemana sahaja engkau pergi. Jika ada gereja bertanya, mengapakah gereja kami tiada keputusan yang baik? Hari ini, fikirkanlah. Mengenai firman Tuhan, adakah terdapat sesuatu yang kami abaikan atau kurang melakukan? Betulkan ini sahaja, maka anda akan diberkati serta-merta. Inilah janji Tuhan kita. Ia sama sekali berbeza dengan janji manusia. Mari kita lihat berbagai jenis berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam buku Maliaki bab 3. Buku Maliaki bab 3. Mari kita lihat buku Maliaki bab 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mengapakah Tuhan menubuhkan peraturan persepuluhan? Melihat ayat ini, itu adalah untuk memberkati kita. Tuhan selalu memberikan kita perintah dan arahannya dengan hati seperti ini. Dia bukan suruh kita melakukan perkara ini dan itu demi dirinya. Mari kita lihat buku Keluaran 4:20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita lihat ayat 11 tentang hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan bagaimana? Memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalian, peraturan persepuluhan jugalah sesuatu yang ditubuhkan Tuhan untuk memberkati kita.
Apabila kita melihat buku Keluaran 4:20, hari Sabat juga ialah peraturan, hukum dan ketetapan Tuhan demi berkat kita. Bukan? Mari kita lihat buku Yeremia bab 31. Sini juga, terdapat peraturan yang ditubuhkan Tuhan untuk kita diberkati. Buku Yeremia bab 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Hukum perjanjian baru, ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kerja akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mengapakah Tuhan menubuhkan perjanjian baru? Tuhan menubuhkan peraturan ini untuk memberikan kita berkat pengampunan dosa. Tolong ingat bahawa apa sahaja yang Tuhan suruh kita lakukan atau jangan lakukan mengantungi kehendaknya supaya kita diberkati. Mari kita jadi anak surgawi yang mematuhi ajarannya dan mengikuti dia kemana saja dia bimbing. Buku Yeremia 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan katakanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan mari kita pergi ke kota-kota yang bergubuk. Angkatlah panci-panci ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Nabi Yeremia berkata, angkatlah panci-panci ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Kalau begitu, mari kita lihat berkat apa yang akan kita terima apabila kita mematuhi firman dan datang ke Sion dengan membuka buku Mazmur 433. Mari kita lihat buku Mazmur bab 133 ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti empung gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, di mana? Di Sion. Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Ada tertulis bahawa Tuhan memberi berkat kehidupan kekal yang berharga di Sion. Jadi, kita sangat diberkati kerana datang ke Sion. Bukan? Di manakah kita dapat menerima rahmat kehidupan kekal yang bahkan Maharaja Qin Shi Huang pun tidak dapat? Dengan mengikuti ajaran Tuhan, cepat-cepatlah kamu mengungsi ke Sion. Jangan tinggal diam. Kita sudah datang ke Sion dan diberkati kehidupan kekal. Apabila kita mematuhi perjanjian baru, Tuhan memberikan kita pengampunan dosa dan memberkati kita melalui hari Sabat. Juga, dia berkata dalam ajaran buku Maliaki bab 3, ujilah aku, apakah aku tidak akan mencurahkan berkat sebanyak kepadamu. Seperti yang kita lihat, tiada peraturan tidak mengantungi janji berkat bagi orang yang mematuhi firman Tuhan. Tolonglah jangan lupa bahawa dalam semua yang diberikan Tuhan kepada kita, ada kehendak Tuhan yang mendalam untuk memberkati kita. Kalau begitu, bilakah kita menerima berkat ini? Katakan anda bekerja dan mendapat gaji sebulan kemudian. Dapatkah anda berasa usahamu sepanjang sebulan mendapat ganjaran? Bilakah anda betul-betul berasa bahawa usahamu mendapat ganjaran? Apabila hari gaji tiba, sebelum itu, anda berasa hanya asyik bekerja. Anda mungkin berfikir, Tuhan memang berkata akan memberkati aku. Jadi aku menyambut hari Sabat 10, 100 dan bahkan 1000 kali pun. Tapi bagaimanakah dia memberkati aku? Kalian, sila tunggu hari gaji anda. Anda akan melihat apa yang telah anda usahakan. Tuhan sudah berjanji bahawa berkat akan diberikan kepada setiap orang daripada kita akhirnya. Dia suruh kita mempunyai iman seperti ini dan pergi ke Sion. Dan apabila kita memasuki Sion, ada berkat kehidupan kekal yang disediakannya.
Seterusnya, mari kita pergi ke buku Matius bab 28 ayat 18. Bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Secara ringkas, Yesus bermaksud rajin menginjil. Bukan? Jika kita rajin menginjil, apakah berkah yang akan kita terima? Mari kita lihat buku Daniel bab 12. Mari kita lihat buku Daniel bab 12 ayat 2. Tampaknya dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tebu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, maksudnya orang yang rajin menginjil akan bercahaya, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tuhan akan biar mereka menyertai kemuliaan untuk kekal bersinar seperti bintang-bintang. Apabila orang di dunia membuat kontrak, semuanya harus dilaksanakan dan dibayar mengikut masa kontrak. Apatah lagi 10,000 berkat yang ingin dikurniakan oleh Tuhan kepada manusia. Pada hari kemuliaan Tuhan, kita pasti akan menerimanya. Janganlah kita lupa. Biasanya, ganjaran diberikan apabila kerja sudah selesai. Begitu juga, Tuhan menjanjikan semua berkat kepada anak-anak Sion pada hari kemuliaan. Jadi, janganlah kita berasa kecewa atau tawar hati terhadap kerja yang kita lakukan. Janganlah kita kehilangan berkat Tuhan di pertengahan jalan. Kita harus maju sampai akhir. Berkat itu boleh diterima hanya apabila kita mencapai penghujungnya. Jika kita berputus asa di pertengahan jalan, kita tidak dapat memasuki Kanaan. Bukan? Mari kita lihat perjalanan umat Israel yang hidup di padang gurun selama 40 tahun. Dalam perjalanan, terdapat ketidaktaatan. Namun, Yosua dan Caleb yang bertahan sampai akhir dapat memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu seperti janji Tuhan, serta menikmati berkat untuk makan hasil Kanaan. Bukan? Kita semua perlu sabar. Janganlah kita buat bodoh dan kehilangan jalan syurga di pertengahan jalan, kerana tidak dapat menunggu saat apabila Tuhan mengurniakan kita berkat. Kehendak Tuhan suruh menginjil adalah untuk memberkati kita, supaya kita kekal bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Kehendaknya agar kita mematuhi perjanjian baru adalah supaya kita diampun dosa. Agar kita menjadi anak-anak yang diberkati, Tuhan berfirman, "Sambutlah hari Sabat." Sebab Dia memberikan kita peraturan persepuluhan dan persembahan adalah untuk memberkati kita. Janganlah kita lupa bahawa semuanya itu akhirnya berfungsi sebagai jalan untuk memberkati kita. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 25 ayat 6. Buku Yesaya, bab 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyahkan kain perkampungan yang diselumbungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditutungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyatakan maut untuk seterusnya. Apakah yang akan dibuat oleh Tuhan untuk mempimpin kita ke kemuliaan ini? Buku Ibrani 49 tertulis bahawa Tuhan akan datang ke bumi ini buat kali kedua. Apabila Dia datang buat kali kedua, apakah kebenaran yang diajar olehnya untuk kita mengenali Dia?
Dia memberitahu kita tentang Paskah Perjanjian Baru, hari Sabat dan peraturan tudung. Dia mengajar kita semua kebenaran gereja awal, bukan? Semasa mempelajari hal-hal ini dalam Alkitab, janganlah hanya berfikir, ini betul, itu salah. Janganlah kita lupa bahawa setiap elemen ajaran Tuhan mengantungi berkat. Selepas mengetahui semua kebenaran, sudahkah anda mengenali Yesus yang datang kali kedua? Dia yang meniadakan maut untuk seterusnya. Kita dapat menerimanya dan berkata, inilah Tuhan kita. Dapatkah orang yang belum mempelajari Paskah mengenalinya serta-merta? Orang yang tidak mengetahui kebenaran perjanjian baru Tuhan tidak dapat. Kita pergi ke ayat 9. Ayat 9 tertulis, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang diadakannya. Adakah anda mengetahui bahawa anggur yang tua benar yang menyatakan maut ialah air anggur Paskah? Sebab itulah Tuhan memerintah kita, sambutlah Paskah, sambutlah hari Sabat. Jika kita mematuhi semua peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan, kita bukan hanya akan diberkati di bumi ini. Ramalan juga berkata bahawa berkat akan disimpan untuk kita di syurga kekal dan tidak akan hilang. Kita harus lari di jalan iman dengan sepenuh hati. Di dunia ini, walaupun kesukaran atau halangan yang terkecil pun boleh buat kita berasa derita dan susah untuk diatasi. Jika kita hanya fokus pada sendiri, iman dan kehidupan kita akan gagal. Mata iman selalu buat kita memandang kepada Tuhan, bukan? Dengan demikian, apakah yang kita lihat? Kita melihat jalan. Orang yang bermata iman dapat melihat jalan. Mata iman memandang kepada siapa? Tuhan. Apabila kita memandang kepada Tuhan dan melihatnya, bukankah ada jalan untuk Daniel, bahkan di gua singa yang lapar pun, bahkan di dalam rerau berapi pun ada jalan. Sadrak, Meshach, Abednego dan Daniel selalu memandang kepada siapa? Jika kita hanya fokus pada sendiri, siapakah dapat menahan perapian yang menyala-nyala? Namun, mereka melihat jalan kerana sentiasa memandang kepada Tuhan. Itu ialah perapian maut. Namun, bagi Sadrak, Meshach dan Abednego, ia menjadi perapian kehidupan. Ia memainkan peranan perapian bertaubatan yang membuat banyak orang Babel bertaubat. Bukan? Tuhan selalu berfirman, jangan menyembah berhala, jangan menyembah Tuhan lain. Memandangkan Tuhan terus menyediakan berkat melalui ajarannya, orang yang sentiasa bertindak menurut ajarannya dapat hidup bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kita hanyalah pengunjung ke bumi ini. Jadi mengapakah kita harus dibebani oleh kesakitan hidup? Walaupun dalam kesakitan, Sadrak, Meshach dan Abednego tidak menganggapnya sebagai penderitaan. Ya Raja, walaupun Tuanku mencampakkan kami ke dalam perapian, yang 7 kali lebih panas daripada biasa, kami pun tidak akan sujud menyembah berhala. Tuhan akan melepaskan kami daripadanya. Seandainya tidak, kami tidak akan sujud kepada Tuhanmu. Dengan berpaut pada ajaran Tuhan, ia sebenarnya memberi peluang untuk menanamkan Tuhan dalam hati para pegawai tinggi Babel dengan kuat. Mari kita sentiasa mengikuti ajaran Tuhan. Orang yang mematuhi firman boleh diangkat atas segala bangsa di bumi. Gereja yang seperti itu boleh menjadi gereja yang terbaik di dunia.
Hari ini, mari kita pahamkan ajaran ini dalam hati dan minta kita sekali lagi dan memahami sebetulnya bahawa setiap firman Tuhan mengantungi kehendaknya untuk memberkati kita. Saya berharap tahun ini akan menjadi tahun yang hebat apabila kita mematuhi dan mengikut firman tidak kira apapun, sama ada itu diberikan melalui Alkitab atau secara langsung di bumi ini. Tuhan selalu memberkati melalui firman. Jadi janganlah berfikir, saya fikir bahawa hal ini akan lebih baik daripada itu, dan itu akan lebih baik daripada ini. Daripada mengikuti keinginan hati, jika kita meneruskan apa yang berkenan kepada Tuhan, kita akan berada di jalan benar dan menjumpai jawapan betul. Semasa ujian, ada pilihan 1, 2, 3, 4. Seringkali anda berfikir bahawa jawapan ialah 3, tetapi rupa-rupanya ialah 4. Betul? Anda fikir bahawa jawapan ialah 4, tapi sebenarnya jawapan ialah 1. Bukan? Orang yang menciptakan soalan mengetahui jawapan yang betul. Namun, orang yang mengambil ujian selalunya tidak tahu jawapan yang betul. Atas sebab ini, kehendak siapakah yang harus kita ikuti? Apabila Tuhan berfirman, sambutlah hari Sabat, kita harus rajin menyambutnya. Apabila Tuhan berfirman, rayakanlah Paskah, kita harus bersungguh-sungguh merayakannya. Ini kerana Tuhan ialah kebenaran. Tuhan selalu ialah jawapan yang betul. Jadi marilah kita sentiasa mengikut dan mengamalkan kehendak Tuhan yang benar dan kudus yang selalu ialah jawapan. Agar kita menjadi kepala dan bukannya ekor dunia ini. Jika ada 10 berkat, berapa banyakkah anda ingin terima? Saya mau menambahkan 1000 ada 10.000 lagi pada 10 berkat itu. Jika Tuhan memberikan saya 10 berkat, saya ingin bertanya kepadanya, adakah cara untuk menerima 10.000 berkat? Ini kerana berkat syurga adalah kekal. Berkat itu tidak seperti benda duniawi, yang sukacitanya hanya adalah sementara, kemudian dilupakan apabila masa berlalu. Bukankah tertulis dalam Alkitab bahawa kita akan kekal bercahaya seperti bintang di syurga? Mempercayai kerja ini, mari kita menyentuh hati Tuhan pada tahun ini, agar bapa dan ibu berkata, kami ingin memberikan 10 berkat, tetapi kami ingin memberikan 10 lagi. Dengan ini, saya menambahkan kubah pada hari ini. Sekian, terima kasih.